Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya Zul. Selamat datang kembali ke channel. Baik, saya nak buat satu video untuk newbie yang baru dalam Android box. Okey, saya pun baru lagi lah. Tapi ini yang betul-betul baru lah, yang tak pernah seumur hidup dia tahu pasal Android box. Jadi apakah ia Android box? Sebelum tu kita intro dahulu. Baik, ini merupakan soalan yang agak common sebenarnya. Saya tak terima lah. Okay, bukan sahaja di dalam YouTube tapi di luar YouTube jugalah. Kawan-kawan tanya Android Box ni apa? Okay, sebenarnya Android Box ini merupakan seperti Android Player. Okay, menjadikan TV biasa anda menjadi Android TV. Okay, tetapi dia perlu ada alat lah atau player dia. Okay, sebagai contoh, di depan anda sekarang saya ada dua jenis, iaitu salah satunya adalah yang famous TX6S dan yang model terbaru adalah T95 Plus. Okay, ini merupakan Android player. Alah, macam dululah kita nak tonton movie, kita pakai DVD player. Jadi kita pasang DVD player dekat TV, kita boleh pasang DVD dan boleh tonton. Tapi masa orang kata apa, zaman sudah berubah. Sekarang ini kita ada Android, Android player seperti ini, yang mana kita boleh pasangkan di TV kita, dan secara tidak langsung TV kita boleh play ataupun install apa-apa apps di TV. Tujuan utama Android box ni adalah untuk kita boleh menonton seperti di YouTube ataupun banyak lagi streaming apps seperti Netflix, Google Prime, Amazon Prime, sekarang Disney Hotstar dan lain-lain. So jadi itulah sebenarnya Android box ni. Selain daripada bentuk kotak macam ni, dia ada bentuk lain seperti stick ataupun istilah macam contoh jenis Mi Xiaomi yang dikeluarkan oleh Xiaomi, iaitu Mi Stick, dan ada Kindle Fire, tak silap saya lah kot. Dan ada macam-macam lagi dalam bentuk stick saja. Dan penyambung utama untuk Android Android box kepada TV adalah menggunakan HDMI. Ini adalah standard. Tetapi ada juga beberapa jenis Android box yang masih lagi boleh connect pada TV lama, yang TV kotak yang menggunakan 3 kabel merah, putih, kuning tu. Tetapi majoriti Android box kini menggunakan HDMI. Jadi korang pastikan TV korang support HDMI sebelum menggunakan Android box. Okey. Jadi apakah lagi keperluan untuk menggunakan Android box? Yang kedua, ia menggunakan sepenuhnya internet. Dia bukan macam Astro ataupun TV yang menggunakan antena, tetapi menggunakan internet sepenuhnya. Jadi sebelum anda decide nak menggunakan Android box, pastikan anda ada internet yang unlimited. Biasanya guna Unify Fiber macam yang 30 Mbps, ataupun guna modem. SIM card macam saya gunakan Unify Air yang unlimited, dan speed dia perlulah lebih kurang 6 ke 8 Mbps secara konsisten. Tapi kalau korang ada internet speed bawah daripada tu, macam 3 atau 4 Mbps, masih boleh pakai, tetapi biasanya hanya cukup untuk menonton YouTube, kerana server YouTube lebih pantas dan dia akan adjust resolution cukup untuk anda menonton. Mungkin akan dropkan secara automatic resolution sesuai dengan internet yang korang ada lah. Jadi perlu internet sepenuhnya. Jadi boleh tak hotspot? Boleh hotspot daripada handphone asalkan ada internet. Cuma tak digalakkan lah kalau hotspot, sebab nanti kemungkinan telefon pula tak tahan kan. Sebab dia perlu continuous supply of internet. Jadi perlu ada unlimited internet. Gunakanlah apa-apa internet resource yang anda ada seperti Unify, Times, Maxis Fiber. Dan kalau macam di tempat saya sekarang, yang okey adalah Unify Air.
Dan baru saja ada apa kata apa, ada port untuk Unify Fiber yang mungkin saya akan pasang lepas inilah. Okey, dan Android Box yang ketiga adalah Android Box ni dia ada dua jenis, iaitu satu yang pertama Google Certified, okey, yang mana ia disahkan oleh ataupun mendapat support software ataupun orang kata apa, verified daripada Google. Bermakna ia selamat digunakan, tidak ada malware dan orang kata apa, sentiasa mendapat update daripada Google. Alright. Jadi user experience dia lebih baik lah walaupun Android dia punya spek adalah rendah. Dan yang kedua adalah non-certified ataupun third party. Macam yang saya gunakan sekarang ni adalah yang third party lah. Okay, perlu diingatkan bahawa Android ni adalah open source. Jadi setiap orang boleh ambil dan buat Android version masing-masing. Jadi yang mana apa yang dibuat oleh company third party yang buat Android Box ni, diorang ambil Android Box punya soft code, source code, dan diorang buat sendiri diorang punya Android version dan lain-lain lah. Dan ini dia biasanya adalah untuk advanced user yang tahu nak guna macam mana, tahu dari segi safety macam mana, ataupun yang boleh install, faham bagaimana nak install pelbagai apps dan tahu nak guna third party apps yang lain lah. Tapi untuk user biasa pun tak ada masalah sekiranya anda hanya menggunakan untuk YouTube. Kebanyakan Android box yang third party ni dia dah pre-install, ataupun masa korang beli dapat dah apps yang dah install, dia orang dah installkan siap-siap. Tapi dari segi security, safety seperti data peribadi dan sebagainya, itu tidak dijamin oleh Google lah. Itu saja perbezaan dia. Manakala ada lagi dua jenis, iaitu ada syarikat yang menjual Android Box ni, dia offer siap live channel. Dia offer siap live channel, maksudnya dah ada live channel tempatan, korang just beli dah dapat lifetime live channel, dah dapat unlimited live channel, beli box sahaja. Contoh macam MyView, macam Paladin, macam Long TV, SVI Club dan lain-lain. Itu 4 yang saya tahulah, mungkin ada lagi tapi yang saya dah review adalah 2, iaitu MyView dan juga Paladin lah. Okay, dan dua-dua ada live channel, dan live channel itu bergantung pada hayat box. Selagi box tu elok, korang boleh dapat live channel. Itu inilah downside dia. Kalau box tu dah rosak, korang dah tak dapat live channel. Dan yang kedua, iaitu yang standard macam yang saya pakai macam sekarang, TX6S ataupun TX6, yang menggunakan third party apps untuk menonton live channel, ataupun third party apps untuk orang kata apa, macam menonton live channel ataupun movies dan sebagainya. Yang ni kita kena install sendiri ataupun kadang-kadang di-provide oleh seller. Okay. Kelebihan orang kata selain untuk menonton menggunakan Android Box adalah kita boleh gunakan Android Box ini untuk install pelbagai app sama macam kita guna smartphone. Okay, macam kita nak install Facebook, kita nak install social media lain, kita nak install Telegram. Okay, tetapi ia perlulah bergantung dengan jenis box yang kita gunakan. Contohnya RAM dia cukup ke tak. Okay, macam saya prefer apa-apa pun beli RAM yang besar lah. Dan juga storage yang besar, sebab kadang kita nak download movies daripada sumber-sumber yang ada di internet. Okay, so kita perlukan storage yang besar dan juga RAM yang besar supaya dia punya playability dia lebih stabil berbanding RAM yang kecil lah. Okay. Tetapi kalau macam contoh, kalau korang beli yang certified Android Box yang daripada Google certified, biasanya walaupun RAM dia kecil tapi playability dia stabil sebab software update dia, dia punya efficiency dan sebagainya, software dia lebih efisien lah. Sebab orang kata yelah Google yang certified kan device tersebut. Jadi dia orang kata sebarang bug ke atau inefficiency mereka akan atasi dengan cepat. Okay. Itulah dia antara info mengenai apakah dia Android Box. Jadi secara kesimpulannya ia adalah untuk transform TV biasa menjadi Android TV, dan korang boleh menonton movie, boleh install apps dan sebagainya sama seperti penggunaan smartphone, tapi tidaklah sepenuhnya sama sebab ia bergantung pada prosesor yang
yang digunakan, dan biasanya prosesor yang digunakan oleh Android box adalah sangat rendah. Jadi tak adalah sampai korang nak boleh edit video, nak install kata kamera dan sebagainya, situ tak boleh dibuat lah. Hanya kegunaan seperti menonton televisyen ataupun menonton YouTube, Netflix. Senang cakap, penggunaannya adalah untuk menonton, jadi dia tidak menggunakan prosesor yang tinggi seperti smartphone kita yang boleh membuat pelbagai lagi processing ataupun kegunaan lain. Okey. Itulah dia secara ringkas. Diharapkan korang mendapat information daripada video ini, dan jangan lupa klik subscribe, dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab di video yang akan datang ataupun melalui live stream saya setiap hari Sabtu jam 10 malam. Okey, dan jangan lupa klik bell notification supaya anda tak terlepas video-video saya yang seterusnya, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.